Okay, hai. Hari ni kami akan buat satu demo video untuk rental reservation tracker ataupun RRT. Okay, untuk RRT ni, kami akan ada keluarkan 3 jenis business untuk reservation ya. Iaitu basic. Basic means boleh guna untuk business anything lah. Business car pun boleh, apa pun boleh, homestay pun boleh, tak ada masalah. Cuma ada part yang dalam basic ni tak ada, which mean car and homestay punya reservation tracker ni ada. So kalau untuk car ni special untuk kereta sewa lah, kereta sewa yang sewa per day lah ya, setiap hari tu yang kami note ni. And then juga homestay pun sama untuk per day. So kita ada bahagian-bahagian yang tertentu yang kita boleh set lah untuk tempahan tersebut. Okay, and then which mean kalau user rasa mungkin ada contoh sewa buku something, so boleh ambil basic lah, sebab kat sini lebih boleh guna secara umum lah. Secara kalau khusus pada car and homestay boleh ambil antara dua ni. Kalau nak untuk contoh untuk buku, okay, nak kau tu ada certain bahagian boleh tengok, boleh adjust je, tak ada masalah. Cuma dia special kita buat reservation RRT ni adalah untuk car and homestay. So boleh pilih nanti. And then ada kelebihan-kelebihan ni lah yang kami akan explain sekejap lagi. Ni antara 5 fungsi utama dan juga kelebihan bagi sistem RRT kami, iaitu kita boleh track booking. Okay, kita boleh user boleh mudah lah nak record and then check jadual semasa. Okay, contoh kita tengok basic kat sini, kita try buka yang basic tengok Okay, basic kat sini maksud dia kita boleh check date dekat sini. Means kita key in data date starting kita nak check ni, kita nak note record ni. Dan contoh 1 hari bulan, dia akan automatic view daripada starting 1 hari bulan sehingga 31 bulan Disember. Okay, sehingga hujung tahun lah. Okay, and then dekat sini view dia akan, setiap view ni dalam contoh kat sini, contoh kita letak tarikh yang first. Contoh okay, kita ambil bulan 8 lah. Okay, sekarang bulan 8 kan. Okay, so starting bulan 1 bulan 8. So see, okay, dia akan 15 hari. Setiap 15 hari kita dia boleh view lah dekat sini. Kalau nak view untuk before date sebelum bulan 8 ataupun selepas, just klik kat sini saja. So tak ada masalah. Cuma pastikan dekat bahagian ni kira kita dah note kat sini lah, auto formula. So yang ni tak boleh sentuh lah, yang this one saja sentuh. Okay, okay, and then kita back dekat sini. Okay, then kita boleh record data. User boleh record data untuk sistem kami ni. Contoh data customer, reservation, sales, purchase, expand and profit. So ada bahagian-bahagian yang kita dah letak kat sini semua. Reservation, customer, purchase, expand. Okay, profit and loss, setting dia kita dah note. Nanti kita akan explain one by one lah. Cuma beza purchase and expand, actually purchases bahagian ni dia ada macam satu kolom unit. So contoh macam kat sini. Okay, kalau ni kita buat contoh untuk homestay lah. Homestay yang digunakan dekat rental reservation tracker. So macam tadi kami cakap kan, kalau tak nak buat homestay ni, nak guna lebih spesifik ataupun lebih special dia punya sistem ni, boleh ambil kami punya homestay reservation tracker RRT rental. Okay, so boleh ambil antara this one lah, homestay, sebab kita dah khusus lah. Tapi nak guna macam kita cuba nak implement business homestay dalam basic punya rental version tracker. So user boleh nampak lah apa perbezaan nanti. Okay, and then beza dekat purchase yang kami cakap tadi, dia ada unit. Contoh kalau rumah sewa homestay lah kan, rumah sewa something, and then mesti ada kita beli something peralatan yang ada unit. Contoh unit tu macam quantity lah, macam contoh tisu kat sini kita boleh nampak 2 unit. So berapa harga dia nanti dia akan total up dekat sini. Betul juga dengan expenses. Kalau expenses dia tak ada bagi unit, so dia macam secara tak khusus lah, macam umum. Mungkin tak ada kuantiti, lebih kepada note lah. Macam contoh kita boleh note kat sini, kita letak macam bill berapa. Kalau nak letak dalam purchase pun tak ada masalah, sebab ini duit keluar juga. Purchase and expand sama, duit keluar. Kira boleh je letak kat sini. Contoh nak letak
Birsada. Okay, kita boleh letak kat sini Birsada and then unit 1. Make sure 1 lah sebab dia dia kategori untuk satu harga kan. Jadi berapa? So nanti dia total. Yang antara purchase and expense ni nanti dikira dekat bahagian ni. Total profit. Total gross profit adalah apa? Total sales tolak total purchase. Kalau total net profit pula, total gross profit profit tadi ni, apa untung kasar tadi tolak expenses, jadi dapat untung bersih, total net profit. So itu perbezaan dia lah. Okay, and then seterusnya kelebihan. Okay, dapat report summary. Report summary kita ada carta lah. Okay, carta dekat sini yang kita boleh nampak perbezaan antara RRT yang basic ni dengan car atau homestay RRT. Okay, contoh kat sini kita buka yang ni rental kan. Okay, dan rental kita nampak chart dia. Okay, kat sini dia hanya ada satu chart saja, iaitu monthly net profit chart. Okay, jadi satu chart je. So dia akan ambil dekat dari sini lah data dia. Okay, nanti kita klik kat sini dan nanti dia akan auto generate lah kat sini apa yang dia akan publishkan dekat sini, viewkan dekat sini apa kita punya report tu. And then untuk car ataupun homestay sama juga, cuma beza dia ada bahagian profit loss juga. Dia ada dia punya chart kat sini dan juga monthly report. Monthly report ni yang macam kita cakap tadi, dia ada sales and expense untuk bahagian car and homestay saja. Okay, contoh sebab dia ada bahagian ni. Okay, yang ni monthly sales report dia ada, dan juga monthly expense report. So yang ni another satu jadual asing lah, daripada beza daripada basic tadi. So kalau basic tadi kan dia ada ni monthly net profit chart. So untuk car ataupun homestay rental reservation tracker juga ada, cuma dia tambah satu lagi monthly expense report and then monthly sales report, dan juga dia ada bahagian ni monthly report punya bahagian. So dekat sini sama juga lebih kurang profit loss, cuma dia ada dia punya jadual asing lah, sebab yang ni perbezaan dia ada certain bahagian yang untuk item sewa tadi tu. Contoh kita letak kat sini kayak ni car kan. Jadi dia ada car kan, setiap jenis car tu kita boleh tahu expense setiap car tu mengikut car tu, mengikut jenis kereta tu lah. Okay, kalau homestay jenis rumah sewa tu, so kita akan tahu setiap Januari berapa dia dapat, Februari berapa kereta sekian-sekian dapat, homestay sekian-sekian dapat. Betul juga dengan expense, dia ada sekian-sekian dapat. Kalau profit, kalau untuk basic dia tak ada. Basic dia lebih kepada secara umum lah, untuk semua lah. Jadi tak ada bahagian yang setiap item sewa tadi tu. Itu perbezaan ni lah. Okay, and then okay, dia mudah diguna dan diubah, boleh ubah, tak ada masalah. Contoh macam user nak ubah lah, contoh kita ambil rental user nak ubah macam sekarang ni kita keluarkan dalam our rental reservation tracker ni, kita keluarkan dalam dui bahasa. Dui maksud dia in English. Kalau kita tengok kat sini in English overall, tapi lebih better English lah kat sini sebab mudah untuk user dapat tangkap. Sebab kadang-kadang InBM dia jadi macam tak tally sikit. Tapi in case kalau user nak guna, nak tukar kepada InBM pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia ada certain part yang user perlu tengok. Contoh kalau macam ni, okay, yang ni means no formula, so boleh ubah, tak ada masalah. Nak ubah kepada tempahan kereta sewa pun boleh, tak ada masalah. Tempahan kereta sewa, contoh nama sekian-sekian apa ke, contoh Masuri, okay, nama dia. So boleh, tak ada masalah. Okay, cuma yang bahagian sini je, kalau nak ubah dia ada, actually dia ada, setiap bahagian ni dia ada link antara satu bahagian. Mungkin dia akan effect lah, mungkin perlu sedikit basic skill untuk adjust hyperlink dia. Kalau yang macam contoh macam ni nak ubah, tak ada masalah, dia tak ada masalah. Okay, nak ubah yang ni pun tak ada masalah sebab kita dah note kat sini. Macam kita boleh nampak perbezaan antara formula dengan tak formula. Contoh kat sini kita ini nampak, ini ada formula ni. Sebab that's why yang kita letak setiap data kat sini ada bahagian yang tak boleh disentuh actually. Okay, and then so boleh ubah, cuma dekat URL kita letak dui bahasa lah macam kami cakap tadi. Kalau contoh untuk anyone yang prefer in English, sebab kita dah letak our user reference nota pengguna ni, boleh check one by one semua apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa maksud di sebalik bahagian-bahagian masing-masing ni, ada dia punya fungsi dia semua. So boleh check. Kalau nak pergi in English, just tekan kat sini je.
Okay, kita ada kat sini. Ni English, kita convert lah daripada BM to BI. So boleh refer balik kat sini. So which one yang prefer in English. So then kalau tak nak, boleh back to BM. So boleh refer, tak ada masalah. Okay. And then okay, dia record seumur hidup. Seumur hidup maksud dia, okay, contoh kalau user nak buat contoh, kita dah kata tadi kat sini view dia 350 hari lah. Maksud dia 1 tahun 350 hari. So 1 tahun daripada starting 1 Januari sehingga 31 Disember. So user boleh guna satu sistem ni. Nak tambah pun boleh, cuma ada akan ada isu 3 bahagian yang perlukan skill lah untuk user edit dan adjust. So kami cadang lebih better user copy yang ni original, copy satu file ni untuk jadikan setiap tahun. Maksud dia mungkin akan rename lah dekat bahagian ni 2000, contoh tahun ni 2022. So next tahun pun 2023. So kami lebih better cadangkan untuk user guna satu sistem untuk 1 tahun. So lebih better sebab dia akan effect, mungkin sebab data untuk Excel ni dia tak boleh macam, boleh pegang big data, cuma takut nanti dia loading lah sebab terlalu padat dengan data kan. So kami suggest untuk user lebih better guna 1 tahun satu sistem. Sebab nanti dekat bahagian profit loss ni, nanti kita kat sebenarnya dekat sini dia ada macam tahun lah kita set, supaya nanti dia akan auto generate dengan bahagian chart lah. Cuma yang ni untuk rental tak adalah. So dia akan check kat sini. So better kalau siapa yang ada skill lebih untuk Excel ni, tak ada masalah untuk guna satu sistem untuk tahun seterusnya, tak ada masalah untuk combine lah. Kalau tak ada, buat another 1 year lah, satu sistem 1 tahun. So nanti just ambil yang item tu, just copy je lah, tak ada masalah. Ambil copy kan, copy yang ni just letak dekat new template tu untuk tahun baru tu. Yang lain semua latest malah kan, kita ambil note yang baru-baru semua. Okay, itu saja. Okay, and then dah settle part ni, kita pergi ke basic. Okay, yang tadi macam kami explain lah, yang kami cakap tadi secara overall dia, ni bezaan dia. So kita boleh nampak kalau untuk ability, customer, product semua ni, sales and purchase record sampai takat ni memang tak ada beza lah, semua sama je. Untuk basic RRT dengan car homestay RRT sama juga. So dia punya fungsi dia. Cuma untuk expand record je dia ada bahagian yang dia tak ada dekat basic ni, dia ada. So dia ada bahagian masing-masing lah. Kalau pergi car, dia akan ada bahagian expand yang bahagian tadi kami tunjuk tu, yang car plate number. Dia akan ikut mengikut car plate number. Kalau homestay mengikut home number. Okay. Kalau misal kata user rasa nak guna untuk contoh hotel kan, something hotel, yang hotel actually dia ada bilik tau. Jadi dia mungkin agak padat sikit, nanti mungkin akan lebih panjang dia kat sini lah. Item akan banyak ikut bilik. Kalau bilik sikit tak ada masalah. Kalau bilik banyak, mungkin dia perlu label by label. So yang tu mungkin nanti next time kami akan keluarkan ada sistem untuk special by special for hotel saja. Sebab hotel dia ada dia punya contoh room package apa semua kan. So kita mungkin akan sekali kan ada permintaan, cuma buat masa sekarang atas kekurangan masa, ambil masa sikit untuk kita test. Jadi kita buat lebih pada homestay, lebih kepada benda yang basic contoh untuk macam car lah, car kereta sewa, dia ada macam hari kita tak tahu, macam tu saja. So boleh gunakan lah untuk bahagian ni, special ni. Okay, and then profit loss macam kami cakap tadi, okay, dua-dua ada, tak ada masalah, sama je. Cuma monthly chart report summary tu yang ada chart lebih dekat bahagian ini, untuk dia by car plate number and home number. So dia akan refer balik apa yang kita expand tadi keluar tu. So itu sahaja untuk perbezaan dua-dua ni. Masuk dengan harga lah, yang ni beza RM20 untuk basic, car or homestay RRT RM25. Itu sahaja. Okay, dan untuk untuk next punya, kalau lebih detail kita akan explain one by one. Cuma nanti untuk bagi user yang nak tahu, contoh user beli car RRT, so nak skip untuk bahagian basic pun boleh direct to car car ataupun homestay RRT. Nanti kita akan letak link minit demo video dekat bawah kita punya description video demo ni. Okay, so nanti boleh skip saja. Okay, and then kita akan kita dah terangkan kelebihan tadi, kita terang perbezaan, dan kita akan start mula gunalah sistem ni.
Okey, sistem ni kita akan tunjuk dua contoh lah ya, perbezaan antara dua ni. Okey, step mula guna. Dan sebelum kita pergi Q&A, nanti kita akan pergi one by one, okey? Sebab dia sistem, kami keluarkan sistem berdasarkan atas permintaan ramai klien semasa. So, boleh jadi kita ambil sedikit dia punya information yang dia nak, so kita key in lah. Okay, so kita start dengan basic RRT. Okay, kita tutup car dulu. Save. Okay, kita pergi dekat rental. Okay, ni basic dia. Okay, basic dia. Okay, macam kami cakap tadi, user boleh check. So, yang ni, user first key in je dekat sini. Kita akan letak 5 kolom lah. 5 row. 5 row saja. So, 5 item. Kalau nak penambahan, nanti kita akan tunjuk step dekat Q&A. Cara nak tambah. Okay, and then, okay, first, user hanya perlu kita check kat sini. Okay, kat sini kalau nak detail, user just pergi URN. Kat sini ada bahagian dia. Selain pada apa bahagian yang kita ada note, apa yang boleh, apa yang tak boleh kan. Make sure user baca dulu semua ni, baru start mula guna. Nanti kita akan bagi satu testing punya sistem. Yang ni juga, nanti user boleh guna kat situ. So, nanti yang basic tu, yang original template tu, user boleh start guna untuk business user lah, okay. And then kat sini, kita ada info tree ni. So, boleh tengok kat sini. So, kita keluar kat sini. Okay, check ability. Key in item number, item name. So, kat sini, okay, ability. Key in je sini. Key in kat sini. Okay, nanti lepas dah key in tu semua, bagi juga contoh, kalau ada 3, abaikanlah yang 4 dengan 5 ni, just 1, 2, 3. Sebab kita dah bagi sediakan row ni lah. Kalau lebih, nanti kita akan tunjuk dekat bahagian Q&A. Sebab dia ada step nak insert row baru tu. Sebab nak pastikan formula sedia ada tu, dia auto generate. Okay. Okay, and then lepas kita dah key in tu, kita pergi kat setting dan kita set harga. Contoh. Okay, contoh contoh kat setting ni. Okay, kita set harga. Contoh tadi kan kita pilih Daisy. Contoh dia akan auto generate. Kalau kita pilih ni, dia akan Lotus tukar lah kan. Sebab dia auto drop down ni. Okay, kita pilih dan kita set harga kat sini. So, bila kita set kat sini, nanti masa kita nak key in reservation kita ni, nanti contoh lah. Contoh kita ambil satu nama. Kita ambil the second one. Okay, contoh Faiz. Dia nak ambil kan. Contoh lepas ni 11-12. Okay, kita ambil contoh 12 hari bulan 12. Okay, dia nak ambil berapa hari? 2 hari. 13 bulan 12. Kita key in macam biasa. Okay, so Faiz ni actually kita key in custom lah. Cuma kita nak tunjuk yang harga tak di set. Kita pilih Daisy. So, kita nampak 350. See, 350. So, kita ubah. Boleh je ubah kat sini sebab kita dah set harga 230. So, nanti nampak dia akan automatic ubah kat sini. Okay. Okay. Kita ubah balik. Sebab kita dah kira tadi. So, okay, 350. Okay. And then bahagian ni kita set lah. Mungkin untuk homestay punya case ni kan. Mungkin Daisy dia besar sikit rumah dia. Kita set. Mungkin beza Jasmine dengan Dahlia je. Harga murah sikit 30 untuk klinis biar. Kita set je kat sini. So, yang ni tak auto generate lah. Hanya yang ni saja auto generate dengan reservation. Okay. Kalau yang untuk setting bahagian klinis sampai sini ni. Yang ni dekat bahagian expand lah. Expand. Untuk bahagian rental basic ni dia hanya nota sahaja. Kalau untuk expand untuk bahagian yang car dengan homestay nanti tu yang kita akan nampak dia ada bahagian tu kita boleh drop down panggil dia lah. Cuma yang ni kita just view kita just tengoklah, kita tengok harga berapa dan nanti kita key in dekat expand ni. Macam contoh macam ni. Contoh Daisy. Tengok sini ada D50. Kita refer je macam reference note lah kat sini. Setting. Tapi yang ni je yang dia akan panggil dekat bahagian reservation. Okay. And then lepas kita dah setting semua, kita pergi step yang ketiga iaitu customer. Macam kami cakap tadi, kita key in a new customer. Key in je. Key in semua ni. Nama dia apa semua, remark apa. So nanti reservation akan panggil. Macam tadilah kami buat. Okay, Faiz dia akan panggil. Kita key in start date dia, end date dia, berapa hari. Kita kira sendirilah ya. Sebab dia tak auto generate. So kita kira. Kita beritahu 2 hari lah. Sebab 12 dengan 13 jadi 2 hari. Per day lah, per day. So nanti dia 350 untuk sehari. Untuk Daisy nanti dia akan sini total sum kat sini 700 lah. 350 kali dengan 2. So kalau dia macam contoh
Okay, diskaun. Kalau diskaun boleh dah contoh RM50 diskaun, so dia akan tolak jadi RM650. Okay, contoh kat sini kan kadang mungkin untuk homestay dia bayar apa something like deposit. So kita cakap lah kat sini dia bayar deposit, dia pay. So kita tahu lah deposit dia berapa? 50. Okay, 50 deposit. Contoh masa dia nak check out nanti, dia cakap dia nak check out, so tak ada apa-apa masalah kerosakan, ganti rugi ke anything, kita boleh refund balik dan kita delete balik 50 ni. So kita assume dia dah refund. Contoh kalau kes macam ni lah kami contoh kan. Okay, iron rosak. Okay, contoh untuk homestay mungkin akan ada kerosakan dia. Mungkin first kita ambil 50. Contoh kan kita ambil 50. Kita key in je 50 dulu. Kita note sebagai paid. Then nanti kalau contoh bila dia nak check out pada 10 hari bulan 6 ini. Contoh siapa ni? Danish. Okay, Danish dia nak check out 10 bulan 6. Okay. Dan bila 10 bulan 6 ni, contoh kita dapat tahu kata iron dia rosak. Dia inform lah kata, iron rosak. So macam mana sebab sebelum ni bayar 50. Dia just add on 50 lagi. So kita note 100. And then kita note remark iron rosak. So nanti dia akan tambah kat sini. Sebab ini additional charge untuk bahagian tu. Sebab kadang-kadang contingency punya price kan. Anything apa-apa jadi dekat kita punya item sewa tu, so kita boleh note dekat sini. That's why yang kami wujudkan satu bahagian ni untuk user nampak pengiraannya. Nanti kalau nak tahu dalam setahun ni kan berapa additional charge, so kita boleh check dekat bawah ni. This one kami tak letak ni, so sepatutnya kita letak je, kita letak kat sini. So nanti kita boleh adjust sikit sebab ada masih dalam proses testing lagi sebenarnya, tapi kita akan tengok one by one lagi lah. Okay, kejap. Nanti kita akan adjust. So nanti tahu lah, nampak lah kat sini. Okay, sekejap kita cuba adjust kat sini directly lah. Senang kan? Okay. So kita dapat 150 additional charge. Yang berapa charge untuk tahun tu. So kita dah dapat kat sini. Okay. Nanti dia akan masuk sekali dengan sale lah, sebab dia jadi jumlah kita. Sebab nanti macam untuk iron rosak kan, kita akan bayar kan. Mungkin iron tu kurang lah daripada harga, bukan harga 100 kan. So kita akan masukkan duit ni ke bahagian expand. Contoh tadi apa? Iron rosak DCC 12 bulan Jun lah. Kita mungkin beli 12 bulan. Kita masukkan kat rumah sewa yang mana? Lazy. So berapa? Mungkin harga 87.90. So kita nampak lah kita dah keluarkan duit. Sebab expand kan, kita dah keluarkan duit untuk beli iron tu. Dia takkan harga exact untuk 100. Mungkin 100 tu adalah something lah macam user punya business kan. User tetapkan lah syarat untuk buat ni. Siapa yang masuk kita akan bagi 50. Kalau ada kerosakan kena bayar another 50 lah, jadi 100. Means RM100 tu adalah kos kepada anything yang benda orang rosak kan. Dia ada list kadang-kadang kita masuk hotel ke something homestay kan, dia ada satu list tu berapa ringgit kalau rosak yang ni kan. So kita boleh note kat sini. Ni SP lah keluar. Maksudnya user punya business ni dia akan beli. Tapi duit dia dah masuk dah dekat sini tadi. Okay. Dia kira sale lah dia. Tapi bila expand dia keluar berapa tu. Okay. And then selepas settle bahagian reservation, kita boleh semak. Contoh, user check nanti kita check dekat sini lah. Nak check user contoh sebelum Faiz ni booking, dia nak tahu 12 hari bulan full. Contoh dia nak ambil another one lah. Contoh lah kita ambil kita ambil Faiz lah. Faiz dia 12 hari bulan ni dia punya ada available tak? Contoh kan. So kita try drag ke 12 sebab nanti kita akan buka kat sini kan. Kita tengok kat sini lah. Contoh 12 bulan 12. Sini. 12. Ni maksud dia bulan yang ni hari. Sini nampak sih. Dia tak ada orang yang booking. So tak ada masalah untuk dia booking. Contoh kalau reservation masuk another one lah, kata siapa ini? Kita cari siapa Cari anyone lah. Alia dia masuk. Dia nak tahu 12 tu ada orang booking tak? So ada. Kalau contohlah kita tak perasan yang Faiz ni, kita pergi in 12 bulan 12 ni, dia nak masuk sehari lah 12 bulan 12. Kita double check untuk, mungkin dia nak masuk Daisy. Contoh. Dia akan jadi warna kuning dekat sini. Sebab yang ni tanda dia double reservation. Maksud dia dah ada orang, dia nak bagi info kata dah ada orang booking. So kena tukar date.
Bila tukar date, tukarlah, bukan tukar date lah, bukan, sebab dia ada 5 rumah sewa. Nak tukar date pun boleh, nak tukar rumah sewa pun boleh. Contoh nak pergi Jasmine, so dia tak ada isu dekat situ. Dia akan pergi direct ke kira Jasmine ni not available lah untuk orang lain, sebab Alia tu dah booking. Kalau yang Daisy, Faiz booking. Itu perbezaan kita boleh nampak lah. That's why yang kita cakap tadi, kelebihan ni kita boleh check. Okay, sama ada dia double reservation ataupun available ataupun not available. Okay, and then selepas settle bahagian ni, kita masuk ke purchase expense dengan profit loss. Okay, purchase expense ni macam kami cakap tadi, duit keluar. Beza dia kita dah inform kan, berbeza dia ada unit. So macam contoh kita boleh tunjuk kat sini, this one, see, dia ada macam peralatan lah, barang-barang yang beli untuk rumah sewa tu lah. Daripada starting dia buka rumah sewa tu, contoh untuk tahun tu kan, tahun terbaru dia, okay, gas berapa dia beli untuk rumah sewa, kita note lah unit apa semua. Okay, and then begitu juga dengan S-Pen. Okay, S-Pen dia ada mungkin tetap lah kan, tetap. Kalau nak refer mungkin kita boleh note kat sini. Contoh kat sini bil elektrik, kita nak letak lah, contoh kita letak bil sadar. Okay, kita bil sadar kita nak bagikan, okay, Jasmine, mungkin tiap-tiap tahun ni 10, mungkin 10 lah. Yang kadang bil kan dia tak menentu kan. Contoh benda yang menentu, benda yang harga ditentu. Contoh kos, bukan kos lah, kita perbaik something dia tu kowe kan, air kowe kan, kita kena macam contoh setiap bulan mungkin kena maintenance lah, maintenance. Kita boleh cakap maintenance anything lah. Okay, maintenance dia mungkin untuk Jasmine kena maintenance dia mungkin 1 bulan 50. So yang ni mungkin tak sama kan, mungkin. So kita boleh refer kat sini dan kita boleh key in dekat bahagian expand ni. Okay, expand ni. So kita macam reference lah, reference note. Okay, sekejap kita buat. Okay, begitu juga dengan seterusnya. Kalau nak buat anything, cukai pintu ke, cukai tanah ke, sebab dia melibatkan rumah kan. So dia ada bahagian kos-kos masing-masing, mungkin setiap bulan sama atau in the water. So boleh masukkan dekat bahagian expense ni. Okay, okay. And then dah settle ni, kita pergi ke profit loss. Okay, profit loss ni macam yang kami cakap tadi, dia akan auto generate lah, chart kat sini. Apa yang kat sini kita key in, kita kira, and then dia akan auto kat sini, total net profit dia akan keluarkan satu chart kat sini. So kita boleh nampak. Okay, nampak merah kat sini. Merah ni tanda dia macam rugi lah. Rugi bila bulan berapa tu. Kita check. Okay, November. Kenapa? Kerana total sales kita kurang daripada expand kita. Kita boleh nampak kat sini. Total sales dapat 15. Tapi purchase dengan total expand bila tambah tu dah lebih daripada apa yang kita keluarkan, dapat lah. Okay. So kita dah keluar lebih. So net profit kita akan dapat warna merah kat sini. Okay. So untuk kira yang ni, then the step dia sama juga dengan car and homestay sekejap yang kami explain. Okay, yang ni kira kita set tahun lah. Contoh tadi kita guna untuk 2022. So kita note kat sini 2022. So dia akan automatic ubah kat sini. Kalau contoh kita guna 2023, 2023. So nanti dia akan automatic ubah. So kita dah boleh print chart ni. Okay, nanti kita akan tunjuk cara print. Okay, and then okay, kita boleh kira, cara kira ni, sebab yang ni adalah kita, okay, kejap saya check. Okay, this one kita actually kan kita dah inform kat sini auto formula, please don't touch lah. Okay, yang ni kita boleh ni, contoh yang ni kita dah setkan lock, kita lock lah macam kami explain dekat bahagian this one. Kita dah lock lah. Okay, kita dah lock satu bahagian dekat sini. So ini memang tak boleh sentuh. Okay, kalau perasan kat sini kita boleh sentuh. Kita boleh kira. Cara nak kira ni kita akan gunakan satu kelebihan, iaitu searching lah, atau track lah, track. Cara nak track dia adalah dengan tahun. Date lah, date. Okay, contoh kat sini kita ambil end date. Kita nak note kan, sebab actually yang ni akan kosong tau. Then kalau nak kira tu, kita akan pergi ke total sale first. Kita pergi ke total sale first, iaitu reservation punya bahagian. Kita kira by monthly lah. Contoh, klik dekat sini bahagian ni. Okay, pilih January. Okay, contoh January. So dia akan view 1200. So nanti kita key in je 1200 macam ni. So dia akan jadi.
Kalau 1005, key in je 1005. So nanti akan dia ubah. So yang ni pun akan automatic berubah. So 794. Okay. Tadi 1002. Contoh. Begitu juga dengan seterusnya. Contoh kita ambil end date sebab ni nak tengok hari seterusnya. Sebab duit diterima macam kita cakap untuk end date lah. Okay, and then kalau nak Januari, February sampai Disember. So betul. Just tengok dekat bahagian sini je. Sebab kita dah total up semua kat sini. 27. Contoh check, double check, dah key in 27. Okay. Begitu juga dengan purchase. Sama juga step dia. Pilih kat sini date, pilih bulan. Dia simple je, basic je, mudah. 3, okay, kita tengok kat sini 314. So just key in untuk Januari. Okay, 314. Begitu juga dengan expand pun sama. Kita key in untuk kita check pula Ogos Okay, Ogos 200. So Ogos 200. Okay. And then dia akan total, dia akan jadi satu chart kat sini lah. Okay. Dan pastikan selepas kita search tu, pastikan kita select balik sebab dia akan view balik semua. Kalau tak, dia akan stuck kat situ je. Okay. Baca pun sama, select balik. Dia sama je dengan kau. Saya kita akan tunjuk perbezaan. Cuma ada beza sedikit lah. Yang ni end date. Sama je. Okay. And then dah settle tu. Okay, itu saja untuk kita punya bahagian basic lah. Tak ada lebih lah. Just kita yang penting kita dapat note sale kita, dapat note purchase and expand yang kita keluarkan, and then customer data dapat note, dan kita punya profit loss kita dapat note, dan kita akan keluarkan yang ni. Okay. And then untuk beza yang car and homestay RRT pun sama juga. Okay, sama juga. Beza dia sampai dekat yang first step nombor 4 ni sama. Sampai dengan step untuk yang kelima ni, purchase and expenses. Okay, dekat expense ni dia ada bahagian yang ditetapkan. So kita buka yang expense, kita tunjuk perbezaan tu. Sama homestay, kalau homestay sama, cuma beza kita ambil business lah, contoh lah kita ambil contoh je. Okay, ni car rental reservation tracker. Okay, so yang ni sama juga semua, reservation, customer, purchase, dan sampai dekat bahagian expenses ni dia ada perbezaan dia. Kita buka yang rental dia ada bahagian, rental dia ada bahagian ni je. Okay, kita key in description, dan dia akan total up semua, dia akan bawa ke sini. Okay, cuma expand settingnya kita refer lah. Okay, kalau untuk car rental reservation, car RRT ataupun homestay RRT, beza dia ada bahagian masing-masing. Contoh, untuk kereta biasanya minyak, fuel, car wash, vehicle maintenance. Contoh, kalau ada bulan-bulan kan, mungkinlah berapa ringgit pun semua. Kita boleh note dekat bahagian setting je, kita note je. Note dekat sini sebab yang ni macam sama juga dengan basic tadi. Cuma dekat sini kita note, nanti kita akan panggil dekat bahagian masing-masing. So maksud dia, bezanya kelebihan untuk car RRT ataupun homestay RRT ni, kita boleh check, minyak kita dah total untuk tahun ni berapa yang kita keluarkan. So kita boleh check dekat bahagian this one, total 1625 untuk semua kereta yang keluar masuk ni. Kereta yang urus niaga kita ni, car wash berapa kita spend. Ini perbezaan dia. So cara dia, kita just panggil je melalui setting tadi. Ini akan auto generate setting lah. So kita ada drop down list lah untuk bahagian ni. Kalau vehicle ada, macam contoh ada insurans, kita boleh note kat sini insurans kan. Kadang insurans tiap-tiap bulan berapa. So kita boleh note, kita note kat setting ni saja. Contoh bahagian full, car wash, nanti dia akan panggil lah. Okay, sebab yang ni sebagai sekadar nota. Contoh Azia, kita akan bayar full tank lah. Full tank dia 50. So nanti kita tahulah kalau kita keluar nanti, macam contoh lah kita ambil kat sini user last lah, kita ambil yang last ni, Kumar. Okay, Kumar dia 10 dia pakai kereta ni, and then 11 dia bagi balik. Okay, 11 hari bulan kita note, mesti kita kena full tank. Sebelum tu dah full kan, then kita akan isi balik untuk next punya customer kan. So kita note kat sini, 11 hari bulan 12 lah, sebab dia dah hantar kereta tadi. So kita note 11 bulan 12 kita Azia.
berapa kita kena key in 50. So car wash kita pergi cuci lah sebab customer dah guna kan. So then RM60 kita spend untuk that day lah. Okay. So dia ada bahagian masing. Kita boleh pilih lah. Okay, kita first kita yang ni note, kita tengok apa. Contoh kita tahu okay, Azia BDD 50. So kita pergi dekat ni spend, kita pilih 50 lah. Nak pilih yang ni pun boleh, tapi sekarang ni kita ikut kepada plate number kan. So dia by plate number. Okay, and then lepas settle ni semua, sama juga profit loss, sama juga dengan basic tadi. Cuma beza dia ada bahagian monthly report yang ni. Yang ni ada bahagian dia. Yang ni by plate number lah. So dia ada sales apa, expense apa. So kita boleh nampak, dan kita akan view chart dia. Nanti kita akan tengok turun naik dia berapa untuk monthly by monthly lah. Contoh Januari, Februari, Mac sampai Disember. Begitu juga dengan monthly expense. So kita boleh nampak. And then kita boleh key in sama juga macam monthly, profit loss tadi. Untuk sale sama. Untuk untuk tadi adalah untuk profit loss sama. Untuk sale ni kan tadi kita kira secara overall untuk bahagian basic. Secara basic. Ni overall dia. Kita ada bahagian yang spesifik. So untuk car ataupun homestay dia ada spesifik. Spesifik dia kita boleh kira key in by key in by plate number. Contoh sama step dia, kita pilih Januari. Kita tunjuk satu contoh Januari. Januari. Sekarang kita nak key in untuk sales kan, untuk setiap kereta lah. Kereta Azia kita start dulu. So kita pilih kereta. Kalau ada satu je, dua je tak apa, kita pilih tahu lah. Kalau ada dua yang sama, so kita perlu pilih Azia. Then dia akan total RM900. So kita pun key in 900. Kalau tadi kita view balik, pastikan view balik plate number tadi tu. Kalau untuk kereta next ni Viva. Viva. Kita check dekat sini 300. Boleh buat view secara search tadi pun boleh, tak ada masalah. Kita pilih, nak tengok pun boleh sebab dia satu line je. 300. So key in 300C. Macam tu je step dia sampai habis. So setiap kali 1 bulan dah settle, kita boleh buat macam tu. So kita boleh tahu lah setiap unit kereta tu, setiap jenis kereta tu berapa dia punya sale untuk bulan tu, Januari sampai Disember. Betul juga dengan expense, sama juga. Expense punya bahagian pun sama kan, dia ada bahagian di sini. So just view Januari, contoh bulan berapa Januari, and then plate number apa. So starting pada ABC 1001. So 160. So kita pun key in dekat sini 100. Sekejap, kita kena pergi dekat bahagian mana expense. Yang ni 160. Kejap, dekat expense. So expense untuk 101 160. This one 160. So kita check kat sini. So double check kat situ je, expense 160. Macam tu je step dia untuk seterusnya. Dan pastikan selepas ni select all balik. Then January pun select all balik. So terboleh nampak. Itu saja untuk ni. Kita view chart monthly sales, view chart ni, kita boleh tengok dia punya turun naik semua. Dia ada bahagian amount, bahagian month kat sini. So kita boleh nampak. Boleh pilih lah, nanti kita akan tunjuk cara dia. Dekat Q&A lah. And then dah settle bahagian ni semua. Cuma yang ni key in manually lah. Macam kami cakap tadi, untuk monthly report starting daripada profit loss, purchase, expense. Kat bahagian ni yang dia punya ada chart tu memang key in manually. Sebab kita cuba nak buat auto generate, cuma ada masalah sedikit dari segi formula tu kan. Dia ada test error. Mungkin lah next time kita akan upgrade. Semua dia akan ambil masa sedikit lah untuk bahagian tersebut. Kita akan cuba upgrade kita punya sistem. And then last but not least, itu Q&A kita. Nanti kita akan tunjuk. Ni antara yang famous punya soalan lah kan. Bila start guna sistem Excel ni, orang akan tanya, klien akan tanya lah. Biasanya dia akan tanya macam mana nak add dengan delete column.
Okay, yang ni untuk table RCPS, itu reservation, customer, purchases, expand, and one more, last setting, last minute setting. Okay, untuk kita pergi rental dulu. Okay, basic lah. Okay, untuk bahagian ni, this one. Okay, kita dah note dekat bahagian this one juga. Kita dah note dekat our URN. Boleh tengok kat sini cara nak tambah. Okay, nak pastikan row dia berformula. Okay, sini just insert je. Insert, dan dia akan insert the last row. Last row, contoh dia, contoh kita pergi dekat rental. Okay, contoh rental kita dah pergi 50 kan, kita akan letak 50. Just pergi highlight yang last ni, insert. So dah boleh start untuk new 51 lah, untuk new line. Itu juga dengan customer, profit, semua sama je. Setting pun sama. Just pergi the last row dan insert. Macam yang tunjuk tu. So boleh start key in. Okay. And then cuma beza dia, okay, untuk expand bagi car ataupun homestay, bahagian expand kan dia ada bahagian macam ni. So sama je. Cuma dekat kolom ni. Okay, dekat kolom saja. Corong nak insert kolom lah. Kalau reservation semua tak perlulah sebab kita dah. Okay, ni kita tak ni kita nak. Okay, kita view balik supaya nampak semula pastikan view balik. Okay, and then mana tadi kita? Okay, kolom. Okay, contoh kalau nak insert kolom boleh je, tak ada masalah. Cuma pastikan insert sebelum total last row. Sebab nanti kalau kita insert dekat sini, dia akan jadi tak tally. Dia macam kita out of table lah. Jadi apa pun nak insert, macam nak buat remark, another remark lah kan. Contoh dia dah first, nak buat second remark, boleh insert sebelum kolom terakhir. Kolom terakhir ni total ni. So kita tahu table kita start kat mana. Okay, begitu juga dengan customer, purchase, and spend. Okay, untuk yang car dengan homestay, yang ni pun sama. Yang ni kita perlu adjust sedikit lah sebab kita dah bagi ruang lah dekat bahagian ni untuk user key in yang latest lah kan. Macam tu vehicle, cukai, insurance something kan nak note. Okay, kalau nak ada contoh, nak ada banyak kan dia punya cost untuk melibatkan kereta ni, kita boleh je key in dekat sini, insert. So dia akan insert sebelum daripada room nanti, tapi kena adjust sedikit lah bahagian ni sebab dia sentuh, dia ada connection jugalah dengan sorry kat mana tadi. Okay, customer purchases. Okay, dia kena adjust sedikit bahagian ni. So yang kita buat so far, kita bagilah siap-siap bahagian tu kan. So kita view balik. Okay. So sama juga, cuma untuk yang ni macam kami cakap tadi, insert sahaja, tak ada masalah. Betul juga yang ni, insert tak ada masalah, insert sebelum supaya dia tak keluar out of table tu. Kita nak pastikan dia masuk lah. Contoh untuk expand ni kan, contoh kita dah 1, 2, 3, so dia kena ikut yang setting punya bahagian sebab nanti dia akan panggil. So ada di bahagian tu. Okay, begitu juga yang ni. Kalau ada 4, make sure dekat expand pun kena ada 4 lah, yang pertambahan row. Sebab this one yang kita bahagi siap-siap supaya nanti user taklah pening kan nak tambah macam mana, ubahkan semua kan. Okay, kalau ada skill lebih tak ada masalah, boleh je ubah. Okay, sebab ini template Excel, so free to adjust. Okay, untuk yang add and delete column ni, delete kami tak showkan lah untuk delete sebab dia ada kaitan, takut nanti user terdelete, means part yang penting kan. Jadi better tak perlu delete. Kalau nak delete, nak pastikan delete tu, inform kami dulu untuk kami tahu boleh delete ke tak bahagian tu. Mungkin tak prefer kan bahagian tu, boleh je bagi inform kami dulu untuk kami pastikan dia tak ada connection dengan another column. Okay, and then kita fokus dekat satu lagi bahagian yang add ni, availability. Okay, availability ni ada satu bahagian yang kita dah note siap-siap dekat bahagian URN ni. URN ni okay, dia ada bahagian dekat sini, step tambah row bagi bahagian ability. So kami dah note berserta dengan gambar, so boleh check kat sini. First insert row, lepas insert row, highlight row atas row yang ditambah sehingga ke hujung kolom kat sini, and then drag ke bawah. Dia ada step nanti yang tunjuk
user baca dulu and user tengok, nanti boleh refer kita punya video kat sini, and then adjust. Okay, contoh kita tunjuk dekat basic punya dulu. This actually sama je, sama dengan car ataupun homestay punya, sama juga, sebab dia tak ada apa perbezaan pelbagai, cuma cara nak insert tu saja. Okay, insert ni adalah kat sini user perlu macam kami cakap tadi, highlight, klik insert row ni macam biasa tadi, insert. Okay, see, dia akan jadi macam ni. Then highlight daripada starting yang sebelum ni, sebelum row yang ditambah ni, drag ke bawah. Okay, dia akan jadi macam ni, see. Okay, and then user perlu adjust. Maksud dia tadi Daisy kan bawah, so mungkin kat sini user perlu adjust Daisy di atas balik, sebab kita nak pastikan auto generate lah. Kalau ada 5, 6, 7 ke sampai 10 pun sama juga step dia. Drag, highlight, drag ke bawah, then adjust. Okay, pastikan yang latest tu, yang lama duduk di atas balik, adjust balik. Cuma nanti kalau masa adjust, jangan tengok dekat bahagian ni, nanti dia akan ada error sedikit lah. Nanti kalau contoh kita adjust something lah, contoh kita buang Daisy kat sini, see, dia akan jadi error kat situ. So bila kita check lagi, dia nampak lah adalah dia punya zero balik apa semua ni kan, sebab kita dah key in dia tadi. So kalau in case lah bulan, contoh sampai bulan 8 kita key in data, dan bulan 9 tu mungkin ada kereta, yang ni rumah sewa baru masuk. So kita buat satu rumah sewa baru, mungkin nama Rose pula kan, contoh. So kalau nama Rose tu, mungkin dia akan, kita perlu adjust lah, adjust dekat bahagian ni sini lah, Rose tu. Contoh kat sini tadi Daisy, so Daisy, so dia akan naik balik, dan yang ni make sure klik Rose. Mungkin nak rumah baru kan, note Rose. So dia akan note. So nanti dia tak ada masalah. Just bila nak key in yang baru ni, contoh kita ambil siapa ni, kita ambil okay, Melissa. Okay, Melissa dia ambil date contoh lepas 12 ni, mungkin 15 bulan 12. Kita ambil 2 hari, 15 bulan 12. So 12. Okay, and then bila kita check kat sini, okay, see dia akan keluar kat sini nombor 6, so Rose. See dia akan NA ni, lepas kita dah insert tu, pastikan kita pergi dekat setting, kita letak dia punya, kita setkan dia punya harga tadi, just sebab dia akan panggil kan. Contoh ni mungkin mahal sikit, 400. So bila pergi reservation, see dia akan keluar 400. Berapa hari? 2 hari, so dia akan tetap kat sini, see 800. Itu saja step dia. Okay, just follow dekat bahagian URN kita ni. Mana this one? This one ni. Ni gambar, kita dah sediakan gambar lah, boleh tengok dekat sini. Okay, just 4 step je. Okay, and then settle bahagian ni, and then kita pergi search and track data filter function. Okay, filter function ni macam yang kami explain dekat URN. Okay, URN filter function. Okay, filter function. Okay, macam ni lah, boleh search anything lah. User nak check lah nama, contoh kat sini, kita ambil nama Alia. Okay, berapa kali dah Alia buat deal dengan kita, so kita boleh nampak kat sini rumah sewa yang mana dia ambil. So boleh search lah, apa yang ada tanda ni kita boleh klik dan search berapa semua. After that, make sure select all balik. Itu dia punya function untuk filter lah. Okay, sebelum kami terlupa, untuk short info kat sini, actually untuk pastikan key bahagian tu macam unprotect sheet lah. Okay, kita dah inform sebelum ni. Kita tak inform lagi. Okay, untuk renter, bahagian yang kita lock adalah profit loss kat sini, lock. Kalau nak unlock balik, unprotect saja. Protect sheet balik, unprotect. Then protect sheet balik, kena nak protect lah. Kita buat ni sebab kita tak nak user sentuh dekat bahagian ni kan. Kat sini kita tak boleh buat sebab dia melibatkan insert, in and out. Nanti payah sikit lah untuk user nak insert kan, masalah sikit. Cuma user perlu refer note ni sajalah, tak boleh sentuh. Yang ni pun ada, cuma yang ni melibatkan, yang ni boleh kita buat sebab dia hanya sekadar jadual. So kita lock dia. Okay, untuk case ni, untuk kan kita tak boleh ni, kita dah lock juga. Untuk bahagian car ataupun homestay, kita lock hanya untuk profit loss and monthly report. And then kita boleh check kat sini, mana dia,
Okay, this one. Sorry. Okay, profit loss kita protect sheet dia. Monthly sama juga. View chart pun sama. Okay. Sebab tu that's why yang kita note kat sini. Kalau nak pastikan link. Contoh kita ada buat link. Contoh dekat monthly kan. Okay. See dia akan pergi dekat sini. Actually kalau monthly report. Okay, kejap. Monthly sales. Okay, contoh monthly expand. So, bila kita klik sini, dia akan pergi ke sini. Sepatutnya dia kena pergi kat sini kan. So, bila kita unprotect sheet, contoh. Itu perbezaan dia lah. Bila kita sini, dia akan pergi sini. Bila kita klik di sini, dia akan pergi direct ke sini. Itu perbezaan dia. Kalau user prefer macam tu, boleh unprotect. Kalau tak, better protect lah untuk elak daripada kita sentuh kan. So, protect. Itu beza dia. And then satu lagi sebab tadi kita nak key in, so kita make sure kita unprotect dulu. Dan baru kita boleh insert. Kalau tak, nanti bila kita contohlah protect kan. So kita nak insert row untuk Toyota tadi tak boleh lah. Sebab see, dia dah tak boleh nak sentuh kan. Kita dah note hanya kiraan ni kita tak sentuh. Yang ni boleh tak ada yang ni boleh, yang ni boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni tak boleh. Yang ni okay. Ini boleh. Yang ni boleh. Cuma kiraan ni yang kita lock dia. Okay. Okay. Untuk isu bagi add column untuk monthly sales report and monthly expenses report untuk dua RTT tadi, iaitu car and homestay, user perlu ikut satu step ni. Okay, ada step untuk pastikan setiap bahagian item sewa tu auto generate. Okay, cara dia adalah first user pastikan review dekat bahagian ni unprotected, sebab sebelum ni kita protect kan. So unprotected, and then pergi ke availability sebab kita nak tambah dulu. Sebab anything tambah tu just klik insert macam yang tadi ya kami tunjuk tu. Okay, step untuk tambah row tu. Okay, then kita akan tambah kereta baru lah. Okay, kereta sewa baru. And then kat sini kita boleh adjust either one lah. Kalau nak kekalkan dia punya kedudukan pun boleh. Cuma tambah dekat sini yang baru boleh. Ataupun kita ubah. So tak ada masalah. So macam ni kita nak kekalkan. So kita nak ubah lah yang ni punya atas. Okay, contoh JKL. So dia macam nak. Okay, nak tengok kereta ni lah kan. So pastikan dia second Honda. Okay, so yang ni yang barulah. So kita adjust dia punya this plate number and car brand. Contoh MN555. So yang ni mungkin Toyota. Okay, selepas kita dah confirm, contoh kita tambah satu kereta unit kereta sewa. So kita pergi dekat monthly report. Dekat dua table ni saja yang perlu kita add on lah. Satu kolom sebab kita bagi list 5 kolom. So in case kalau nak lebih daripada 5 item lah, 5 item, so perlu tambah kolom kat sini. Step dia adalah user hanya perlu highlight dekat bahagian ni. Okay, kalau nak add untuk macam ni semua ni tak boleh sebab kita buat 2 table kat sini kan. So cara dia pastikan yang tadi kami ada mention, unprotected sheet dulu. Bagian and then kita boleh highlight dia macam ni. Highlight one row ni, one column ni, sorry. And then klik kanan, insert table column to the left. Klik di situ. So dia akan ginjak lah ke sana kan, ke tepi. So cara dia, and then user perlu highlight sebelum. Tadi macam row juga, cuma yang ni untuk column. Highlight untuk pastikan auto generate data dia sebelum ni. Then drag ke sebelah lah yang new column tadi tu. And then after that klik dekat sini drop down list ni, kita pilih new item tadi, new item sewa tadi. Okay, so Toyota. And then yang ni kita kena clear lah sebab ini bukan dia punya details kan, original details. And then okay, double check tengok semua okay. And then bawah pun sama juga. Untuk monthly expense pun sama juga step dia. Highlight, klik kanan, insert table column to the left. Okay, and then column before new column, drag ke sebelah. Okay, see, okay, kita boleh clear siap-siap apa yang ada ni.
Okay, and then yang ni pilih a new item saver tadi. So this one. So macam tu saja. Nanti boleh adjust lah kat sini semua. Itu step ni mudah aja. Macam tu saja. Okay, and then start settle. Yang lain settle print data and report. Okay, print data and report. Okay, print and data and report. Contoh. Sekejap Okay, print and data report. Okay, kalau print and data report, contoh view chart. Okay, sini untuk car rental reservation taker. Okay, kita boleh macam highlight. Okay, kalau nak print boleh, tak ada masalah. Just click file. Okay, just adjust dekat bahagian ni. Okay, print selection. Kalau kita buat yang ni, contoh active sheet. Okay, yang ni dia kena ada adjustment dekat bahagian ni. Sebab kita nak pastikan kita pilih landscape lah. No scale ni dia akan keluar semua macam ni. Okay, kalau nak pastikan dia keluar one by one tu, kita perlu unprotect sheet dulu. And then pergi dekat bahagian contoh kita nak monthly sale report. Okay, kita macam ni. Then klik file, print. Dan nanti dia akan keluar. Contoh kat sini kita kena ubah setting print selection. Okay, then sini yang bahagian dekat bahagian last ni kita contoh okay, fit all column on one page. So dia akan keluar kat sini. So kita boleh print. Sama juga dengan monthly expand. Okay, monthly expand pun sama juga sampai dekat hujung ni. File, print, kita pilih dah tadi kan. Okay, dia akan keluar. So print. Kita perlu ni pun sama juga. Test tengok So pastikan unprotect sheet dulu sebab kita boleh pilih selection. Kalau tak nanti kita perlu adjust dekat setting banyak sikit. Kejap. Dah lebih ni. So perlu, sebab kita dah boleh sentuh dia. So the adjustment tu dia memang lari sikit lah. Okay, kejap sekali kita buat slowly. Okay, then print. Okay, see. Okay, and then boleh protect sheet balik. Yang ni untuk case nak print setting lah. Print setting kita nak yang untuk monthly report ni nak print pun boleh, tak ada masalah. Just pergi kat sini, highlight dia, then file, then print. So nanti dia akan print tahap yang kita mampulah. Cuma pastikan yang ni kolom lah untuk one page. See, satu kolom akan masuk. Okay. Okay, and then untuk rental pun sama, step yang sama juga, print dia. Dekat sini kan. So dia kena unprotect lah untuk print bahagian. Kalau tak protect, contoh kita kalau unprotect, contoh kita tak unprotect dia, kita print, dia akan keluar macam ni tau. So kita perlu adjust sedikit bahagian ni. So tak berapa clear lah nanti masa kita print out. So kalau nak print macam ni pun tak ada masalah. Kalau nak print one chart tu, boleh refer macam tadi tu. Just unprotect, highlight yang mana kita nak print tu, kita pilih okay, sini file, print, and then ubah kat sini setting dia, print selection. Okay, see, sama dia keluar. Kita boleh print. Okay, and then okay, dah settle bahagian ni. Adjust bahasa dah kami explain daripada awal tadi. User boleh adjust anything yang berkenaan dengan tadi yang tak ada auto formula. So boleh check. Kalau contoh macam ni, kita pilih contoh macam ni. Okay, see kat sini kita nampak ini actually berformula tau. So tak boleh nak ni. Pastikan protect sheet balik. Okay. Okay, kalau nak adjust untuk bahagian yang ni, contoh bahasa Melayu kan, nombor pelanggan, boleh je, tak ada masalah. Boleh adjust. Ni start date, tarikh ke apa, day, boleh. Yang benda yang tak ada, contoh yang ni pun boleh actually. Cuma bahagian ni yang tak boleh edit. So that's why yang kita lebih better user guna untuk BI ni. Cuma URN kita je kita buat Dewi Bahasa. BI ni, this one, ataupun back to BM, this one. Just follow je step. Okay. Okay. Okay, yang lain semua tak ada masalah. Kita dah explain semua dengan lebih detail.
detail. Itu lagi untuk contoh kalau isu macam user tersentuh kan, biasa ini famous question lah kan. Kalau contoh user tersentuh, contoh tersentuh formula, misal kata dekat sini kan berformula, so user tersentuh dekat sini, contoh user tersentuh something like this. Okay, pastikan user selepas sentuh tu, pastikan user pergi dekat bahagian formula bar ni, highlight dulu bagi habis dan delete dan enter. Selepas tu user perlu klik Ctrl Z. Okay, then dia akan back to normal. Ini teknik selepas tersentuh sebab kita tak boleh nak lock dia. Bila lock, sebab nanti masa insert user akan ada masalah lah untuk adjustment balik. Jadi kalau untuk yang user berkamar hang skill lebih tu tak ada masalah, boleh lock je bahagian-bahagian ni semua. Cuma nanti untuk yang bezanya, untuk yang basic tak ada isu berkenaan ni, cuma kena berhati-hati sedikit lah masa nak key in tu. Takut tersentuh kan. Kalau tersentuh, macam kami bercakap tadi, undo balik. Itu sekali kita buat, kita sentuh dekat bahagian formula this one lah. This one, contoh sentuh. Okay, dia akan jadi macam ni kan. Okay, apa yang user perlu buat adalah, kalau dia macam ni, user perlu Ctrl Z, dia akan back to normal. Okay, kalau macam tadi dia tak keluar yang merah tu, contoh kita pergi satu bahagian yang ni kita tunjuk satu contoh yang biasa lah kan. Okay, macam ni. Okay, user tekan ni, and then tekan OK. So dia akan jadi macam ni. User pun tak tahu nak buat apa kan. So kalau kita enter pun tak boleh. So cara dia, user pergi dekat column bar ni, dekat bahagian tu, user highlight semua, delete semua tu dulu, and then enter. Selepas enter dia akan kosong. Then pastikan user Ctrl Z. Okay, ada kat keyboard tu, Ctrl Z, maksud dia undo, dia akan back to normal. Sekali je Ctrl Z, dia akan undo. Okay, yang lain pun sama rasa testing. Ini untuk user yang tiba-tiba tersentuh contoh macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni kan. So user perlu Ctrl Z. Okay, Ctrl Z, dia akan back to normal dekat bahagian ni. Nampak sih? So just after that save. Pastikan macam kami punya user reference note yang last one kami dah inform, pastikan klik save setiap kali insert lah, supaya kita tak termiss out lah. Okay, itu saja. Terima kasih, selamat mencuba. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.